Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Najiha dan rakan-rakan. Saya Nur Nadia binti Jafaruddin, bernombor matrik S61945. Tajuk yang akan saya kongsikan kepada anda semua ialah isu pandemik COVID dan perpaduan kaum di negara kita, iaitu Malaysia. Seperti yang kita tahu ialah coronavirus iaitu COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Meskipun pandemik COVID-19 memberi kesan besar kepada negara, terutamanya dari segi ekonomi, masih ada sudut positifnya, iaitu mengukuhkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada pendapat saya, pandemik COVID-19 yang melanda negara kita sejak lebih setahun yang lalu telah menyentuh padukan masyarakat pelbagai kaum di negara kita, iaitu Malaysia. Ini dapat dilihat apabila rakyat yang tidak mengira bangsa dan agama telah membuktikan bahawa mereka adalah masyarakat prihatin dan turut bersama-sama dengan kerajaan menghulur bantuan, terutamanya ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Selain itu, ketika COVID-19 melanda negara kita, dapat kita lihat bahawa semua petugas barisan hadapan dari pelbagai kaum yang tidak mengira agama dan bangsa sama-sama berganding bahu dan bekerja kuat demi mengurangkan wabak ini di negara kita. Ini jelas dilihat bahawa situasi pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika ini merupakan satu rahmat yang membantu memantapkan lagi konsep perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Seperti yang kita tahu, isu-isu yang berkaitan dengan perpaduan kaum tak lekang di bibir masyarakat dewasa ini. Oleh kerana rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, maka perpaduan kaum amatlah mustahak untuk memastikan keamanan negara. Oleh itu, saya ingin berkongsi 3 langkah bagi meningkatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Yang pertama ialah menggunakan bahasa kebangsaan. Hal ini demikian, penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman di antara satu kaum dengan yang lain dapat mewujudkan tanpa menimbulkan rasa curiga. Sebagai contohnya, bahasa Melayu digunakan semasa berkomunikasi dengan kaum lain. Jelaslah langkah ini dapat mempercepatkan lagi perpaduan dan rasa harmoni antara kaum di negara ini. Yang kedua ialah peranan ibu bapa memupuk semangat hidup bermasyarakat tanpa mengira warna, budaya, kepercayaan dan agama. Mereka perlu mendidik anak-anak agar mengamalkan semangat kejiranan sejak kecil lagi, kerana jika hendak menuntut bulu, biarlah dari rebungnya. Misalnya, semasa meraihkan perayaan kaum dan agama, ibu bapa sewajarnya mengamalkan sikap bertukar makanan dan ziarah menziarahi dalam kalangan penduduk setempat. Dengan ini, perpaduan kaum dapat dipupuk dan dilestarikan. Yang ketiga, iaitu yang terakhir, ialah pihak kerajaan juga perlu beriltizam dalam mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. Hal ini demikian untuk memastikan taraf kehidupan rakyat Malaysia sentiasa sama agar tidak wujud perselisihan faham dan prasangka antara kaum. Contohnya, kerajaan perlu menggalakkan pelbagai kaum untuk menyertai perkhidmatan kerajaan seperti angkatan tentera dan polis. Kerajaan juga perlu menyusun semula struktur ekonomi agar semua kaum menceburi semua bidang ekonomi supaya tidak dimonopolikan oleh satu-satu kaum. Itu sahaja daripada saya. Bersama-samalah kita dalam meningkatkan lagi perpaduan antara kaum di negara kita agar kita dapat hidup dalam suasana yang aman dan harmoni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.